بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. Masih lagi pada bacaan kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah dari Tandahlawi. Hadis yang seterusnya, An Abi Salmah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Sayyidina Abu Salmah radhiyallahu anhu berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqi Allah, sesiapa yang bertemu Allah, maknanya kita bertemu Allah Ta'ala nanti di akhirat. Sesiapa yang bertemu Allah, dia dah mati, jumpa dah barzakh, jumpa dah mahsyar, bertemulah dengan Allah Ta'ala di akhirat. Yashhadu an la ilaha illallah, yang dia mempersaksikan bahawasanya tiada Tuhan malaikat Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawasanya Muhammad itu Rasul Allah, wa amana bil ba'thi wal hisab, dan ia beriman dengan hari kebangkitan dan hari hisab, hari yang mana kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kubur kita, dan dihimpunkan di mahsyar, dan di situ berlakunya hisab. Hisab ini maksudnya segala kehidupan kita dikira, akan dinilai, akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakhalal jannah, maka dia akan masuk syurga. Pasti dia akan masuk syurga. Jadi nak bagi tahu, hadis ini adalah disebut oleh Al-Hafiz Imam Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir telah sebutkan dalam kitabnya Al-Nihayah wal Al-Bidayah wal Nihayah. Jadi hadis ini nak menceritakan pada kita betapa pentingnya kita usaha atas keyakinan kita terhadap akhirat, kehidupan selepas mati, beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah, Rasul Allah, dan kita kena beriman sungguh-sungguh dengan hari kebangkitan, dan juga hari kita akan dihitung balik segala amal baik buruk kita, dihitung, akan dikira, diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah cagaran kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti. Hadis yang seterusnya, An Ummu Darda radhiyallahu anha, qultu li Abi Darda radhiyallahu anhu, ala tabtawi li adyafika ma yabtawi ar-rijalu li adyafihim. Sayyidatina Ummu Darda radhiyallahu anha meriwayatkan, dia telah berkata kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, maknanya ceritanya isteri. Dia bercerita, aku pernah tanya, aku pernah bercakap dengan suami aku, Abu Darda. Abu Darda ni seorang sahabat yang antara yang tokoh lah di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala tabtaghi li adyafika ma yabtaghi ar-rijalu li adyafihim. Dia kata pada suami dia, kenapa awak tidak seperti orang lain yang mencari harta untuk melayan tetamu-tetamu? Maka jawab suami dia, jawabnya Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, faqal, jawab suami dia, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna amamakum aqabatu kathudan la yujawizuha al-muskiluna fa uhibbu an atakhaffafa litilka al-aqabah. Katanya Abu Darda kepada isteri dia, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di hadapan kamu ada pendakian, halangan yang susah, yang tidak dapat dilepasi oleh orang yang membawa beban yang berat. Lantaran itu aku ingin meringankan bebanku supaya dapat melepasi halangan itu. Maknanya Nabi SAW membuat perumpamaan. Kalau kita dalam satu perjalanan,
kita tahu di hadapan kita tu ada satu pendakian, mana kena mendaki. Maka mendaki ini kata Nabi SAW, payah nak dilepasi, curam sangat, susah sangat, kecuali oleh orang yang membawa beban yang tidak berat. Kalau beban yang berat memang akan susah. Maka kata Abu Darda, maka sebab itulah aku ingin meringankan bebanku supaya aku dapat melepasi Aqabah. Aqabah ni rintangan, rintangan-rintangan yang ada, pendakian-pendakian yang ada, kan. Jadi inilah perkara yang kita nak tengok letak di hadapan kita. Hadis riwayat Al-Baihaqi sebagaimana dalam kitab dia Asy-Syu'abul Iman. Jadi kita nak tengok, kita nak letak Nabi SAW kata di hadapan kamu, inna amamakum, di hadapan kamu. Kenapa? Ya, mati itu ada di hadapan kita, akhirat itu di hadapan kita. Maka kita kena hidup dalam dunia ini dengan letak akhirat di depan kita. Macam mana Abu Darda radhiyallahu anhu, dia ingat pesanan Nabi SAW, apa-apa pun dia tengok akhirat. Letak di hadapan dia ialah akhirat. Kerana matlamat kita ni sangat perlu jelas. Kita kena mulakan matlamat, kita mulakan sesuatu, kita mulakan hidup kita ini dengan matlamat yang jelas, iaitu di hadapan kita, kata Nabi, adanya rintangan, rintangan yang sangat susah, pendakian yang sangat susah, iaitulah maknanya kehidupan akhirat itu bukannya perkara yang mudah. Apapun nak menentu berat, ringan, susah dan payahnya ialah macam mana cara kita hidup di dunia. Semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita faham perkara ini, kita dapat bawa dalam kehidupan kita, amalkan dalam kehidupan kita. Seterusnya kita dapat sampaikan apa yang kita dengar ini kepada orang lain juga. Macam mana Sayyidina Abu Darda ni dia menyampaikan kepada isteri dia Ummu Darda radhiyallahu anha. Jadi begitulah dalam rumah-rumah orang Islam ni pun sepatutnya sentiasa ada majlis untuk memperdengarkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kata-kata para ulama, para salafus salih dan sebagainya, supaya inilah yang akan menjadi panduan kepada diri kita sekeluarga, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau lah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Engkau lah Tuhan di dunia akhirat, Engkau lah Tuhan bumi dan langit, ya Allah. Wahai Allah, Engkau lah Tuhan yang menciptakan segala-gala sesuatu, ya Allah. Tidak ada satu apapun yang terlepas daripada ciptaan-Mu, ya Allah. Dan Engkau maha menguasai segala ciptaan-Mu, ya Allah. Wahai Allah, kepandailah kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Dengan segala keberkatan hari-hari tasyrik ini, ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, berilah taufik untuk kami amalkan segala perintah-Mu, ya Allah, menjauhi segala larangan-Mu, ya Allah. Jagalah hati kami, jagalah segala amal kami, supaya apa saja yang kami lakukan adalah perkara yang akan menyebabkan kegembiraan-Mu pada kami, ya Allah. Wahai Allah, dengan kasih sayang-Mu, dengan kasihan belas-Mu, ya Allah, janganlah Kau cabut hidayah daripada diri kami. Janganlah Kau cabut taufik dan hidayah-Mu untuk amalkan agama ini daripada diri kami, ya Allah. Wahai Allah, di hadapan kami sebenarnya adalah baki hidup yang sangat singkat, sedangkan angan-angan kami adalah sangat panjang. Impian kami adalah sangat panjang. Wahai Allah, janganlah biarkan kami tertipu dengan angan-angan dan impian kami, ya Allah. Jadikanlah kami sentiasa bersedia untuk kehidupan akhirat, untuk kehidupan yang tidak ada matinya lagi selepas ini, ya Allah. Wahai Allah, janganlah Kau hampakan kami, ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah, dengan kasihan belas-Mu, yang ihsan-Mu, ya Allah. Berilah hidayah pada kami, ya Allah. Berilah hidayah-Mu pada kami, ya Allah, dalam setiap masa dan susah senang kami, ya Allah. Dalam pagi, petang kami, siang, malam kami, subuh, senja kami, ya Allah. Setiap detik dan saat, ya Allah, kami sentiasa dalam pimpinanmu, ya Allah. Supaya kami dapat harungi kehidupan dunia yang sementara ini dengan betul, dengan sahih, dengan membawa iman, usahakan atas iman yang sahih, amal-amal yang saleh. Dan supaya kami juga menjadi asbab untuk orang lain juga dapat usahakan atas iman amal mereka, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hdina wahdi bina wahdina jami'a waj'alna sababan liman ihtada
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.